Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan sihat belaka. Selamat datang ke channel Jari Jemari Alia. Pada hari ini, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 SK, tema 7, Indahnya Warisan Kita, Unit 20. Warisan berharga. Tajuk Menimba Ilmu di Muzium Diraja, SP 3.3.4. Jom belajar bersama dengan Cikgu Sabaria. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini, murid-murid? Mari kita lihat standard kandungan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Dalam standard pembelajaran 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Seterusnya, dalam objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran murid dapat membina kerangka dan menulis karangan jenis laporan dan berita. Seterusnya, dalam kriteria kejayaan, murid boleh menulis karangan jenis berita dengan menggunakan 3 daripada 4 maklumat utama dengan betul. Pada hari ini, masih lagi dalam unit 20, cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 117. Murid-murid tahu tak tentang Muzium Diraja? Ataupun pernahkah murid-murid pergi melawat ke Muzium Diraja? Untuk makluman murid-murid, bangunan Muzium Diraja ini merupakan istana negara pertama Malaysia yang merupakan kediaman Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Malaysia sebelum ianya dipindahkan ke kawasan yang baharu yang lebih besar tanahnya berbanding kawasan Istana Negara yang lama. Istana Negara yang lama ini merupakan kediaman Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pertama, iaitu Tuanku Abdul Rahman, sehingga Yang di-Pertuan Agong ke-13, Sultan Mizan Zainal Abidin, Yang di-Pertuan Agong ke-14, Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, merupakan Yang di-Pertuan Agong pertama yang menginap di kediaman Istana Negara yang baharu itu. Untuk makluman murid juga, Muzium Diraja merupakan tempat pameran tentang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Banyak maklumat yang disajikan dalam pameran tersebut, seperti contoh pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Untuk aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca petikan dan mencari maklumat. Tajuknya, Menimba Ilmu di Muzium Diraja. Mari baca petikan ini bersama-sama. Amar dan rakan-rakannya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Muzium Diraja, Kuala Lumpur. Lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Budaya Sekolah Kebangsaan Taman Kencana itu diadakan pada 19 Ogos 2020. Lawatan itu disertai oleh 40 orang anggota Kelab Budaya dan 4 orang guru pengiring. Lawatan itu dianjurkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Semasa berada di muzium tersebut, Amar dan rakan-rakannya berpeluang untuk menyaksikan pameran tentang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maklumat yang disajikan dalam pameran tersebut amat menarik dan berguna kepada para peserta. Contohnya, pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Masih lagi dalam aktiviti yang pertama, di mana murid-murid dikehendaki membaca petikan dan mencari maklumat berdasarkan bahan grafik tentang pakaian diraja. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Yang pertama, Tengkolok Diraja. Kain tenun sutra, solek atau bentuk hulu, dendam tak sudah namanya, hadapan tengkolok. Anak bulan dengan bintang pecah 14, emas putih, bahagian tengah, lambang kerajaan Malaysia. Yang kedua, pakaian Muscat, iaitu pakaian rasmi asal negara Muscat, benang bulu hitam, sulaman emas, bercorak awan larat dan bunga raya. Yang ketiga, keris pendek diraja. Mata keris lama, berhulu, bersarung gading, tahtah emas. Hulu keris, hulu pekakar, kepala geroda, sampir keris, lambang kerajaan persekutuan. Maklumat yang keempat pula, pending diraja. Emas 10 mutu, bertatah dan bersulau, permata delima. Bahagian tengah, lambang kerajaan persekutuan. Tali bengkung, kain saklat, bertekad, berbunga-bunga, benang emas. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti yang kedua, di mana murid-murid dikehendaki membina kerangka dan menulis karangan berdasarkan gambar yang pertama. Gambar pertama tentang Tengkolok Diraja. Jadi, murid-murid dikehendaki melengkapkan huraian ayat berdasarkan maklumat tentang Tengkolok Diraja. Mari kita lihat huraian ayat. Tengkolok Diraja ini diperbuat daripada, jadi murid-murid cuba lihat bahagian maklumat.
tentang Tengkolok Diraja, iaitu yang pertama, kain tenun sutera. Bermakna jawapan di sini ialah Tengkolok Diraja ini diperbuat daripada kain tenun sutera yang berkualiti tinggi. Ini adalah ayat yang pertama. Seterusnya, kita lihat pula ayat yang kedua tentang solek. Solek atau bentuk hulu. Jadi, kita lengkapkan ayat berikut. Solek atau bentuk hulu Tengkolok ini dikenali sebagai, cuba kita tengok dekat bahagian maklumat tentang solek. Namanya apa? Dipanggil dendam tak sudah. Jadi, murid-murid lengkapkan ayat seperti ini. Solek atau bentuk hulu Tengkolok ini dikenali sebagai dendam tak sudah. Namanya. Seterusnya, ayat yang ketiga. Hiasan di hadapan Tengkolok ini menggunakan gerongsang yang berbentuk. Cuba murid-murid lihat maklumat yang ketiga tentang bahagian hadapan Tengkolok. Ada apa? Iaitu anak bulan dengan bintang pecah 14. Jadi murid-murid lengkapkan ayat dengan maklumat ini. Hiasan di hadapan Tengkolok ini menggunakan gerongsang yang berbentuk anak bulan dengan bintang pecah 14 dan bertatahkan, cuba tengok bahagian seterusnya, iaitu emas putih. Jadi murid-murid masukkan ayat seperti berikut. Bertatahkan emas putih di bahagian tengahnya merupakan, iaitu apa? Tengok sini. Lambang Kerajaan Malaysia. Jadi murid-murid masukkan bahagian ruangan jawapan, iaitu lambang Kerajaan Malaysia. Maka lengkaplah perenggan ataupun maklumat dalam gambar yang pertama, iaitu dalam perenggan yang kedua. Masih lagi dalam aktiviti yang kedua, tetapi berdasarkan maklumat gambar yang kedua. Cuba murid-murid lihat untuk gambar yang kedua ini tentang muskat. Jadi murid-murid dikehendaki melengkapkan ayat menggunakan maklumat tentang muskat. Ada 4 perkara, iaitu pakaian rasmi. Jadi, lengkapkan huraian ayat yang pertama seperti ini. Muskat ialah pakaian rasmi dan merupakan asal usulnya dari, cuba murid-murid lihat maklumat yang kedua, iaitu negara Muskat. Jadi, asal usulnya dari negara Muskat. Seterusnya, kita lihat pula maklumat yang ketiga tentang Muskat, iaitu benang bulu hitam. Jadi, sepatutnya murid-murid boleh bina ayat tentang benang bulu hitam seperti ini. Jahitan pada muskat ini sangat kemas dan menggunakan benang bulu hitam. Seterusnya, kita lihat pula maklumat yang keempat, iaitu tentang sulaman emas dan juga bercorak awan larat dan bunga raya. Jadi, untuk bahagian huraian ayat yang ketiga ialah ia juga menggunakan sulaman emas yang bercorak awan larat dan bunga raya. Jadi murid-murid masukkan bahagian jawapan yang terakhir, yang bercorak awan larat dan bunga raya.
Berikut ialah contoh jawapan untuk gambar yang kedua dan dalam perenggan yang ketiga. Seterusnya, masih lagi dalam aktiviti yang kedua, tapi tentang gambar yang ketiga. Jadi murid-murid cuba kenal pasti maklumat tentang keris pendek diraja. Jadi untuk bahagian huraian ayat, murid-murid boleh bina dan lengkapkan ayat berdasarkan maklumat yang diberi. Untuk ayat tentang keris pendek diraja, murid-murid boleh buat begini. Keris pendek diraja ini mempunyai, cuba tengok apa maklumat tentang keris pendek diraja, iaitu mata keris lama. Jadi murid-murid masukkan di bahagian jawapan. Mata keris lama. Ini adalah maklumat yang pertama. Seterusnya, maklumat yang kedua, berhulu, bersarung gading, tatahkan emas. Jadi untuk ayat yang kedua, murid-murid boleh buat ayat seperti ini. Keris ini menggunakan perkataan berhulu. Jadi murid-murid masukkan jawapannya. Keris ini berhulu dan maklumat tentang bersarung gading. Masukkan dan bersarung gading yang tatahkan emas. Jadi murid-murid masukkan bahagian ayat ini yang tatahkan emas. Jadi ayat lengkapnya ialah keris ini berhulu dan bersarung gading yang bertatahkan emas. Murid-murid boleh tambahkan imbuhan ber kat situ. Bertatahkan emas. Seterusnya, untuk ayat yang ketiga, cuba murid-murid lihat maklumat tentang hulu keris. Hulu keris namanya hulu pekakar. Jadi murid-murid masukkan di bahagian ruangan ayat. Hulu keris ini dikenali sebagai hulu pekakar. Jadi murid masukkan bahagian ruangan jawapan sebagai hulu pekakar dan menyerupai bentuk apa? Cuba tengok maklumat tu. Kepala geroda. Jadi murid-murid masukkan jawapannya dan menyerupai bentuk kepala geroda. Seterusnya, maklumat yang terakhir, sampir keris. Okay. Lambang kerajaan Malaysia. Jadi murid-murid masukkan maklumat situ dalam ayat. Sampir keris ini juga merupakan, masukkan maklumat yang terakhir, itu lambang kerajaan Malaysia di bahagian ruangan jawapan. Sampir keris ini juga merupakan lambang kerajaan Malaysia. Jadi ini adalah contoh untuk huraian ayat berdasarkan gambar yang ketiga tentang keris pendek diraja. Masih lagi aktiviti yang kedua, di mana berdasarkan maklumat dan gambar yang keempat, iaitu tentang pending diraja. Jadi murid-murid bolehlah menggunakan maklumat tentang pending diraja untuk bahagian huraian ayat yang pertama. Pending diraja ini diperbuat daripada emas 10 mutu. Jadi murid-murid masukkan maklumat bahagian jawapan. Emas 10 mutu yang, cuba tengok maklumat lagi, bertatahkan dan bersulam, bertatah dan bersulam. Jadi masukkan di bahagian ruangan jawapan ayat yang pertama, iaitu
bertatah dan bersulam, serta dihiasi dengan maklumat terakhir untuk ayat pertama apa dia? Permata delima. Jadi serta dihiasi dengan permata delima. Ini adalah huraian ayat yang pertama tentang pending diraja. Seterusnya kita lihat pula maklumat yang kedua, iaitu bahagian tengah. Jadi murid-murid boleh lengkapkan ayat di bahagian tengah pending diraja ini terdapat, kita tengok maklumat tentang apa? Lambang Kerajaan Malaysia. Jadi murid-murid masukkan di bahagian ruangan jawapan. Terdapat lambang Kerajaan Malaysia. Seterusnya, kita lihat pula maklumat yang ketiga tentang tali bengkung. Jadi murid-murid lengkapkan ayat yang ketiga seperti ini. Pending diraja ini dipakai bersama tali bengkung yang diperbuat daripada, cuba tengok maklumat kedua apa dia? Okey, di sini kain saklat. Jadi murid-murid masukkan di bahagian ruangan jawapan yang diperbuat daripada kain saklat. Yang sebenarnya apakah maklumatnya lagi? Bertekad berbunga-bunga. Jadi jawapannya ialah yang bertekad berbunga-bunga dengan menggunakan, maklumat terakhir ialah benang emas. Jadi masukkan jawapan bahagian yang terakhir dengan menggunakan benang emas. Jadi lengkaplah sudah huraian ayat berdasarkan maklumat dan gambar yang keempat. Di sini cikgu ada kongsikan tentang format karangan jenis berita supaya murid-murid lebih faham dan ingat bagaimanakah format karangan jenis berita. Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, untuk bahagian pendahuluan, mula-mula kita mesti masukkan dahulu nama tempat. Ditulis dengan huruf besar dan bubuh tanda koma selepasnya. Maksudnya di sini kita letakkan nama tempat. Contoh Kuala Lumpur, semuanya huruf besar, kemudian tanda koma. Selepas itu masukkan tarikh atau hari. Pilih salah satu. Ditulis selepas nama tempat dan bubuh tanda sempang di hujung. Seterusnya, bahagian pendahuluan, murid-murid mesti tuliskan apa yang berlaku. Seterusnya, ada perenggan untuk isi sebanyak 4 perenggan dan yang terakhir perenggan penutup. Ini adalah kerangka format karangan jenis berita. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada paparkan contoh karangan berita bermula dengan nama tempat seperti yang cikgu beritahu tadi, iaitu Kuala Lumpur. Ditulis semua sekali dengan huruf besar, diikuti tanda koma. Kemudian tarikh, iaitu 2 Ogos. Bermakna nama bulan tu tulis huruf pertama saja huruf besar, diikuti pula dengan
tanda sempang di hujungnya. Setelah itu, murid-murid tulislah maklumat yang sesuai untuk bahagian pendahuluan seperti peristiwa yang berlaku, kemudian di mana, siapa yang terlibat. Di sini juga cikgu tunjuk tajuk berita. Ini adalah pendahuluan. Seterusnya ada 4 perenggan. Ini adalah isi. Kemudian ini adalah penutup. Ini contoh yang lebih mudah untuk murid-murid lihat dan faham bagaimana untuk menulis format karangan berita. Seterusnya, dalam aktiviti yang ketiga, murid-murid dikehendaki melengkapkan karangan format berita berdasarkan maklumat dalam buku teks muka surat 117. Di sini cikgu ada kongsikan bahagian pendahuluan berita yang dirujuk daripada buku teks. Contoh, Kuala Lumpur, nama tempat, tanda koma, kemudian tarikh 19 Ogos, tanda sempang. Kemudian, apa peristiwa? Kelab Budaya SK Taman Kencana telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Muzium Diraja Kuala Lumpur. Seramai 40 orang ahli kelab budaya dan 4 orang guru pengiring turut serta dalam lawatan tersebut. Ini adalah contoh pendahuluan format berita. Seterusnya, mari kita lihat contoh rangkap kedua. Cikgu ambil maklumat daripada buku teks muka surat 117. Mari kita lihat contohnya. Lawatan itu dianjurkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Ini contoh pada perenggan yang kedua. Seterusnya, kita lihat pula perenggan yang ketiga. Masih juga cikgu ambil maklumat dalam buku teks. Contoh jawapannya ialah, semasa berada di muzium tersebut, Amar dan rakan-rakannya berpeluang untuk menyaksikan pameran tentang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maklumat yang disajikan dalam pameran tersebut amat menarik dan amat berguna kepada para peserta. Contohnya, pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, mari kita lihat pula perenggan yang keempat. Di sini, murid-murid boleh lihat berdasarkan maklumat yang kita ambil dan telah dibincangkan berdasarkan gambar pertama hingga gambar yang keempat. Contohnya begini. Pakaian yang digunakan semasa pertabalan Yang di-Pertuan Agong yang dipamerkan termasuklah tengkolok diraja. Jadi murid-murid masukkan maklumat huraian ayat dalam gambar yang pertama. Cuba murid-murid lihat semula dalam perbincangan sebelum tadi kita ada buat untuk huraian bagi ayat dalam gambar yang pertama. Untuk perenggan seterusnya, terdapat juga muskat. Ini gambar yang kedua. Jadi murid-murid masukkan maklumat tentang muskat. Ada 3 ayat tadi untuk perenggan ini. Jadi, masukkan huraian ayat dalam gambar yang kedua.
tentang Muscat. Seterusnya, perenggan yang baru. Di samping itu terdapat juga keris pendek diraja. Bermakna murid-murid dikendaki meletakkan maklumat tentang keris pendek diraja berdasarkan perbincangan kita dalam gambar yang ketiga. Jadi, murid-murid masukkan huraian ayat yang lengkap. Ada 3 maklumat tentang keris pendek diraja. Dan akhir sekali, maklumat tentang pending diraja. Jadi, murid-murid lihat semula dalam huraian ayat dalam gambar yang keempat. Seterusnya, mari kita lihat perenggan yang terakhir, iaitu perenggan penutup bagi karangan berita. Contohnya begini. Peserta yang menyertai lawatan ini sangat bersyukur kerana dapat turut serta dalam lawatan ini. Seorang peserta lawatan, Amar, menyatakan rasa kagumnya terhadap keunikan di Muzium Diraja dan gembira dapat menimba ilmu di Muzium Diraja. Di sini, untuk bahagian penutup, selalunya kita akan menyatakan perasaan ataupun rasa apa yang kita dapat berdasarkan lawatan tersebut. Jadi, ada 3 perkataan ataupun rangkaian kata yang cikgu warnakan. Contoh yang pertama, bersyukur. Yang kedua, rasa kagum. Dan yang ketiga, gembira. Sebab dapat menimba ilmu. Jadi, murid-murid nyatakan maklumat seperti ini dalam bahagian penutup. Maka, lengkaplah sudah karangan format berita daripada pendahuluan. Ada 4 isi dan yang akhir sekali penutup dalam perenggan yang ke-6. Seterusnya, uji minda. Untuk latihan dan juga untuk menguji kefahaman murid-murid tentang kemahiran yang dipelajari pada hari ini, sila tulis sebuah karangan laporan berdasarkan maklumat dalam kuteks muka surat 117 tentang Muzium Diraja. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.